Mari dengan bangkit berdiri kita mau menyembah Allah kita yang suci, Allah kita yang maha kuasa. Suci, suci, suci. Haleluya, pujilah hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kristus Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Rahmat-Nya kita alami, kasih-Nya selalu kita rasakan. Ia ada di dekat kita, beserta kita, dan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita dengan lantang mau menyanyikan KPPK nomor 134, Kristus hidup. Selama-lamanya
kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, yang kasih-Nya sampai saat ini kami masih rasakan. Menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan atas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, kita akan membacakan pembacaan kitab kita pada hari ini yang terambil dari Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Kita akan membacanya secara bertanggapan, saya yang ayat yang ganjil, Bapak sekalian membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-15 kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 sampai 15. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Aku adalah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu." Bersama, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa adalah poin penting bagi kita orang percaya. Karena dari kesadaran itulah kita tahu kalau kita membutuhkan Yesus Kristus, Tuhan kita yang rela mati buat kita. Mari dengan hati yang jujur, kita datang kepadanya memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh malu, memohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, ketika kami masih menghidupi kedagingan kami, ketika kami masih memiliki seolah-olah memiliki kehidupan yang berbeda ketika kami datang ke gereja, dan ketika kami tidak lagi di gereja. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh tolong kami untuk kami boleh menghidupi kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Nyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang sangat besar, yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga di dunia ini. Kita yang dulu dibelenggu oleh dosa, sekarang telah dilepaskan oleh karya penebusan Yesus Kristus.
Mari kita bersama-sama memuji Dia, Allah yang telah memberikan kita anugerah ajaib itu. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yemima Ayu Anjela dengan tema Jangan Sia-siakan Kesempatan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Tinggi saya sejajar sama Bu Living. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan,
Mari kita bersatu hati di dalam doa. 当我们还没有思想上帝的话之前，我们来同心祷告。 Bapa kami yang ada di sorga, 我们在天上的父神， kami memohon pertolongan-Mu 我们祈求你的帮助。 dalam waktu perenungan firman Tuhan ini. 当我们聆听你的话语的时候， Urapilah kedua hamba-Mu yang akan berbicara di depan, 求你帮助你两位的使女， dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. 也帮助每一个信徒， Biar kami semua sama-sama mengerti firman Tuhan. 使我们能够大家都明白上帝的话。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Aman ya mic-nya? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang penyair Yunani kuno namanya Antipater of Sidon. 弟兄姐妹们，在古代希腊的时候，有一个诗人叫做安提帕特。 Antipater. Nah, Antipater of Sidon ini dia biasanya menulis karya puisi gitu ya. 这个诗人呢，常常就写了很多诗歌。 Satu kali dalam puisinya, Antipater ini menyebutkan 7 objek dunia yang begitu perkasa. 那么有一次呢，他写诗歌的时候呢，他就写下世界7个大奇迹。 Jadi dia sebutkan 7 objek di dunia pada zamannya dia. 那么他就写了他那个时候7个奇迹，就是什么建筑物也好， Yang menurut dia begitu megah dan agung. 他觉得这个建筑物这么的雄伟伟大。 Karya dari Antipater ini kemudian terkenal dan menginspirasi banyak orang. 后来呢，他的作品就很出名，使很多人有了这个灵感。 Karena karyanya itu, orang dari masa ke masa punya budaya menentukan 7 keajaiban dunia yang harus dikagumi. 那么呢，接着他的作品呢，一代又一代不同的人呢，就去寻找那个7个奇迹。 Jadi si Antipater ini jadi pencetus ya, 7 keajaiban dunia. 所以呢，这个诗人呢，启发了人家发现世界的7个奇迹。 Ya, kalau sampai hari ini 7 keajaiban dunia udah pasti berubah-berubah tergantung zamannya ya. 当然，到了我们这个时候，这个7个奇迹可能也换了。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar ke-7 objek yang disebutkan sama Antipater ini? 那么安提巴特所提出的这个7个奇迹，现在的命运怎么样呢？ Sejarah mencatat 6 dari 7 objek yang dikagumi oleh Antipater ini sudah hancur. 那么这个历史记载，安提巴特所欣赏的这个7个大奇迹，有6个已经被拆毁了。 Bahkan di antara 7 bangunan itu ada satu yang paling dikagumi, paling diagung-agungkan sama Antipater ini. 那么在这个7个奇迹当中，有一个是他最欣赏的， Yaitu kuil Artemis. 就是阿黛尼神庙。 Yang pada masa itu benar-benar dianggap orang sebagai, wah ini ajaib banget orang yang bisa membangun kuil ini. 大家都很敬佩那个能够建筑这么豪华雄伟的建筑物的人。 Tapi hari ini kuil itu sudah hancur. 但是现在呢，这个神庙也被打碎了。 Bapak Ibu, ada begitu banyak karya manusia yang indah dan megah di dunia ini. 弟兄姐妹们，在这个世界上有很多人建造了雄伟美丽的建筑物， Yang membuat orang kalau melihat itu terkagum-kagum. 当人家看到了都很惊讶、很仰慕。 Tapi jangan lupa segala keindahan dan kemegahan bisa hancur kapanpun Tuhan mau. 但是你不要忘记，你怎么样雄伟的建筑，若神要的话，一时就能够被打碎。 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari itu di dalam teks yang kita baca sekarang, 刚才我们所读的经文， beberapa orang juga sedang mengagumi sebuah bangunan yang indah dan megah. 那么那几个人呢，也正在欣赏一个又雄伟又伟大的建筑物。 Yang saat itu mereka kagumi adalah Bait Allah 他们所羡慕仰慕的就是上帝的殿， yang terletak di Yerusalem. 就是在耶路撒冷。 Pada saat itu kalau kita baca di ayat 5 dan 6, Lukas 21 ayat 5 dan 6, 若是你读路加福音21章第5、第6节的话，
Tercatat ada beberapa orang yang lagi mengagum-ngagumi bait Allah karena dilihat begitu indah. 有几个人这么仰慕这个圣殿，因为他们看，哇，这个圣殿这么的美丽。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang dimaksud di sini itu bait Allah yang dibangun pada zaman Ezra. 其实他们所看的这个圣殿是在以斯拉的时期所建筑的。 Bait Allah itu mengalami beberapa kali rekonstruksi. 那么这个圣殿也经历了几次的重建。 Kemudian pada zamannya Raja Herodes Agung, bait Allah ini diperluas, diperindah. 那么轮到了这个伟大的希律王，那个圣殿被扩大和美化了。 Jadilah pada masa itu bait Allah menjadi bangunan yang begitu luas, megah dan dihiasi batu-batu yang sangat indah. 所以当时的圣殿呢，这么的雄伟又阔又大又美丽，好多美丽的石头来装饰它。 Dan Injil Lukas mencatat di dalamnya terdapat berbagai macam barang persembahan. 那么路加也提到，里面有很多人家奉献的东西， Bisa jadi itu emas dan segala harta yang lainnya. 有个金银啊，还有其他的宝贵的东西。 Jadi sangat pantas kalau orang-orang yang melihat bait Allah itu mereka begitu kagum. 所以呢，人人看了这个圣殿都很惊讶。 Tahukah Bapak Ibu pada saat beberapa orang ini dan termasuk murid-murid Yesus sedang mengagumi bait Allah itu, 那么呢，当这些人和主耶稣的门徒欣赏这个圣殿的时候， Yesus menginterupsi. Yesus merespon dengan sesuatu yang berbeda banget. 那么呢，耶稣用不同的事来打岔他们所看的。 Ketika mereka lagi kagum dengan satu bangunan yang megah, 当他们正在欣赏、仰慕这么美的建筑物的时候， Yesus mengatakan, ayat 6, 耶稣在第6节对他们说 apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan runtuh. 耶稣对他们说：“轮到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁。” Bapak Ibu bayangin kita lagi asik ngeliatin sesuatu terus diinterupsi dengan sesuatu yang gak enak. 想象你们看，哇！你们正在欣赏一个这么美丽的东西，忽然间有人用不好的话来插。 Suatu kali saya main Instagram. 有一次我玩 Instagram， Saya lagi scrolling makanan seafood yang enak-enak. 我正在找哪一个海鲜餐馆好吃的。 Semakin di scrolling semakin muncul banyak, wah ada lobster, 哇 kepiting. 我越找哇，看了这么好多好吃的，有这个龙虾，有螃蟹， Memunculkan rasa pengen makan dan pengen beli. 哇，引起了我的胃口，我很想去买。 Bahkan udah terpikir kayak rela deh ngeluarin uang yang agak besar dikit supaya dapat makanan yang enak ini. 后来我也准备了储蓄多一点的钱，能够欣赏这个美味。 Makin dilihat makin tergiur Bapak Ibu. 哇，越看啊就越想吃， Semakin kuat keinginan untuk mendapatkan makanan itu. 我想吃的那个意念越来越强。 Jadi di otak ini udah pokoknya mau makan seafood. 哇了，我的头脑都是吃海鲜。 Tiba-tiba lagi scrolling gitu, 哎，忽然间正在看的时候呢， muncul satu video 出现了一个视频。 kakek-kakek yang sedang makan di pinggir jalan dengan makanan yang sederhana. 就在那边有那个一个老公公在路边吃非常简单的食物， Suasana hati saya langsung berubah Bapak Ibu. 哇，我的心情啊即刻改变了。 Yang tadinya happy asik ngeliatin lobster, 本来哇，我想吃这个龙虾， berubah jadi saat teduh. 哇，就改变了，变成默祷了。 Saya jadi merenung, 我就开始思想， buat apa saya pengen makanan yang enak-enak ini? 我何必要想吃那种美好又贵的东西呢？ Ingat gak orang di luar sana makannya sederhana gitu. 我们要想到那边外面的人，他们吃的那么的简单的食物。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kadang kita perlu diinterupsi untuk balik fokus ke hal yang seharusnya. 有时候我们的思想应该被打岔，使我们能够关注在比较重要的事上。 Hari itu murid-murid dan beberapa orang lagi
mengagumi bait Allah, 那个时候呢，那个耶稣的门徒正在仰慕、欣赏这个圣殿， mengagumi keindahan dan kemegahan yang ada di dunia ini, 他们正在欣赏世界上这么雄伟美丽的建筑物。 Tuhan Yesus interupsi. 那么呢，主耶稣都打岔了他们。 Keindahan dan kemegahan itu bisa hancur. 这么美丽的建筑，有一天也会被打碎。 Dan tentu saja interupsi ini membuat murid-murid ini bertanya-tanya. 当然，耶稣这样说呢，门徒就开始疑问了。 Bapak Ibu, mereka nggak pernah ngebayangin bait Allah yang begitu hebat bisa runtuh. 当然，他们也没有想过这么美丽的圣殿有一天会倒塌。 Sehingga kalau dibilang nanti bait ini akan runtuh, yang ada di pikiran mereka berarti itu peristiwa yang dahsyat akan terjadi. 所以呢，当耶稣说这个建筑物有一天要倒塌，哎呀，那么他们思想里就想到一定有可怕的事发生了。 Peristiwa yang dahsyat itu mungkin saja akhir zaman. 这个可怕的事可能就是末日。 Jadi murid-murid ngebayangin kalau bait Allah runtuh, wah berarti udah mau kiamat, udah kiamat gitu. 所以他们就想，如果圣殿倒塌的话，那么就要末日了咯。 Maka di ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama, mereka tanya, kapan hal itu akan terjadi? Apa ada tanda-tandanya sebelumnya? 所以呢，第7节他们就问耶稣，那么什么时候这个事发生呢？还有什么预兆呢？ Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan hal yang begitu unik. 那么主耶稣用他特的方法回答他们。 Alih-alih memberitahu kapan tepatnya waktunya, 那么阿里耶， iya, 那么有人说这个时期什么时候到？ Tuhan Yesus justru pakai momen itu memberikan pengajaran yang penting. 但是耶稣就借着那个时刻教导他们非常重要的功课。 Ada yang lebih penting dari sekedar tahu kapan waktunya tiba. 那么比你知道什么时候末日，有更重要的是你们必须知道。 Hal yang penting itu adalah hal-hal yang Tuhan Yesus sebutkan dari ayat 8 sampai 11. 就是耶稣在第8到11节所讲的。 Oke. Di ayat 8 dikatakan mereka perlu waspada terhadap penyesatan. 第8节耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑。” Tuhan Yesus bilang menjelang akhir zaman itu akan ada masa di mana orang mengklaim diri sebagai dirinya. 因为耶稣说，那个末日的时期，有人冒充他的名字， Dan orang yang mengklaim diri sebagai Yesus itu akan berkata akhir zaman sudah dekat. 那么冒充耶稣的人会告诉你们，末期到了。 Tuhan Yesus peringatkan supaya murid-murid gak terpengaruh, gak tersesati. Gitu. 所以呢，耶稣先提醒门徒，不要给这些人迷惑了， Jangan sampai murid-murid mengikuti dia. 千万你不要跟随那个人。 Nah yang kedua, 第二， di ayat 9. 第9节， Mereka dikatakan gak perlu terkejut kalau nanti udah melihat banyak perang, pemberontakan. 耶稣说：“你们看到有打仗的事啊，有扰乱的事，你们不要惊慌， Semua itu memang harus terjadi, kata Tuhan 因为 Yesus. 这些是必须发生的。” Kemudian berikutnya di ayat 10 dan 11. 第11节， Tuhan Yesus berikan gambaran yang lebih detail. 耶稣更细心的告诉他们， Bangsa akan melawan bangsa, 民要攻打民， kerajaan melawan kerajaan. 国要攻打国， Gempa bumi, penyakit sampar, dan segala hal yang mengejutkan di bumi dan di langit. 有大地震，有饥荒，有瘟疫，有可怕的异象， Itulah gejolak yang akan terjadi menjelang akhir zaman. 就是这末期之前会发生的事情。 Tuhan Yesus katakan semua itu harus terjadi 耶稣说这些是一定会发生， menjelang akhir zaman. 就是要到末期之先。 Tapi 但是 bukan berarti akhir zaman akan terjadi pada saat hal itu terjadi. Gitu. 就不是说等于末期就会现在来。 Peperangan, pemberontakan, segala gejolak yang ada di bumi harus terjadi. 世界上这个打仗啊、混乱的事必须会发生， Tapi bukan berarti akan langsung kiamat. 但是不等于说呢就立刻就末期了。
Karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan kiamat itu berlangsung 因为 itu 没有 terjadi. 一个人知道末日什么时候来。 Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal-hal tanda-tanda ini, 当耶稣告诉他们这些的现象， Tuhan Yesus nggak kemudian melanjutkan lagi gitu. 那么耶稣又继续对他们说， Tapi di tengah-tengah perbincangan tentang akhir zaman itu, 就讲到这个末日的时候呢， Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting lagi. 主耶稣告诉他们比这些更重要的事， Inilah bagian yang akan kita renungkan, 就是我们今天要思想的， yaitu di ayat 12 Bapak Ibu 就 Saudara. 是12节。 Tadinya murid-murid sedang cuma pengen tahu tanda-tanda apa sih menjelang akhir zaman. 起初这个门徒啊，只是好奇末期之间会发生什么事。 Tadinya mereka cuma pengen tahu tanda-tandanya gimana kalau bait Allah diruntuhkan. 他们也想知道，你说这个圣殿会倒塌，有什么预兆呢？ Tapi Yesus bilang di ayat 12, sebelum semuanya itu terjadi. 但是耶稣在12节告诉他们，在这一切的事以先， Sebelum mereka ngeliat gejolak akhir zaman itu. 当他们还没有看到末世的那些预兆之前， Sebelum mereka ngeliat bait Allah runtuh, 当他们还没有看见圣殿被倒塌的时候， ada kesulitan yang harus mereka alami. 他们必须经历苦难。 Tuhan Yesus katakan mereka akan ditangkap dan dianiaya, 耶稣说：“你们必须被抓，被逼迫， mereka akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. 他们会把你们带到会堂， Mereka akan dihadapkan ke raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena Yesus. 也为着我的名把你们拉到君王诸侯的面前。” Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada kita kalau ada orang ngeramalin hal yang buruk tentang kita? 你们想，若有人对你们这样说，将你们不好的将来告诉你们的话， Kalau saya, ada orang yang bilang, Mayu, di masa depan nanti kamu akan dibunuh karena memberitakan Injil. Gitu. 如果有人告诉我啊，传道，你啊，因为传福音以后会被人杀。 Saya membayangkan di posisi itu saya begitu takut. 当然呢，我们听到了就会怕。 Mungkin kalau benar-benar itu terjadi, saya akan mikir, wah jangan sampai ada yang tahu kalau saya hamba Tuhan itu. 我想哇，如果真的事情要发生，千万不要人知道我是传道人啊。 Kalau kita diramalin sesuatu yang buruk, kita pasti pikir gimana cara supaya nggak terjadi ya gitu. 当然，人家算我们的不好的命的时候，我们想办法怎么样去避免。 Dan apa yang Tuhan Yesus katakan pasti beresiko terhadap murid-muridnya. 当然，耶稣告诉门徒的话，对门徒是一种冒险的。 Waktu Tuhan Yesus bilang nanti kamu akan dianiaya, bisa jadi mereka berpikir untuk mundur aja deh jadi murid Kristus. 当耶稣说你们啊，以后要受逼迫，成为门徒，可能他们会逃走了，不做了。 Tapi Yesus tetap memilih kasih tahu kesulitan yang harus mereka alami itu. 但是耶稣仍然告诉他们，他们将要面对的困难， Bukan supaya mereka takut, undur diri, 不是要吓他们，使他们怕或者逃走， bukan supaya mereka dari sekarang mikir tempat paling aman untuk bersembunyi di mana ya. 或者使他们想哇，我最安全的地方应该在哪里？ Tapi maksud Yesus adalah memperingati mereka supaya pada saat kesulitan itu terjadi mereka tetap melakukan tugasnya. 但是耶稣要提醒他们的就是说，当这些苦难发生的时候，你们要继续行你们的任务。 Tugasnya apa Bapak Ibu Saudara? 什么任务呢？ Bersaksi. 就是做见证。 Mari kita perhatikan ayat 13. 我们看13节， Tuhan Yesus katakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. 耶稣说：“但这些事终必为你们的见证。” Bapak Ibu, kesulitan itu tidak bisa dihindari oleh murid-murid Tuhan Yesus. 当然，门徒不可能逃避这些苦难，
Tapi justru Tuhan Yesus katakan kesulitan itu adalah kesempatan mereka untuk bersaksi. 但是耶稣在强调对他们说：你们面对苦难的时候，就是你们为我做见证的机会。 Tapi bersaksinya tentang apa? 那么做什么见证呢？ Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara sebelum peristiwa kematian dan kebangkitannya. 当然，耶稣告诉他们的时候，是他还没有死、还没有复活的时候。 Sekalipun murid-murid udah pernah dikasih tahu kalau Tuhan Yesus akan mati, 虽然门徒也已经知道了耶稣将会死， tapi mereka masih belum ngeh, 但是他们还是不明白， belum paham gitu ya. 还不了解。 Di dalam catatan, sorry saya kehilangan. Di dalam catatan Lukas pasal 18 ayat 34, 那么路加福音18章34节告诉我们， waktu Tuhan Yesus ngasih tahu nih tentang kematian dan kebangkitannya nanti, 当耶稣告诉门徒以后他将会死和复活， Lukas mencatat akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. 路加说门徒一样也不懂。 Jadi waktu Tuhan Yesus bilang nanti kamu bersaksi, mereka itu sebenarnya no clue. 所以当耶稣说以后你们要为我做见证，他们真的莫名其妙。 Bersaksi itu tentang apa? Apa yang harus diomongin? 我们要讲什么呢？ Apa yang harus diberitakan? 我们要把什么事告诉人呢？ Dan saat itu Tuhan Yesus memberikan kekuatan di ayat yang ke-14. 那么在14节，耶稣就给他们能力。 Tuhan Yesus katakan pada saat itu, ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. 那么耶稣就说：“你们要定你们的心，不要去想你们应该怎么去辩护。 Tentu kalau saya jadi murid-murid diperhadapkan dengan situasi yang sulit kayak gitu, 当然，当门徒要面对这么的困难的时候， saya akan mulai mikir, nanti gimana caranya bela diri kalau saya ditangkap. 他们一定会想：我被抓的时候，我应该怎么辩护自己呢？ Apa yang kira-kira saya harus omongin waktu saya ditangkap? 我被抓的时候，我应该讲什么？ Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan pikirin lebih dahulu pembelaanmu. 但是耶稣提醒他们：你们不要先去想来怎么样辩护自己。 Bapak Ibu, kata memikirkan lebih dahulu itu juga bisa diterjemahkan melatih lebih dulu. 先想就等于说先练习、先操练自己的意思。 Jadi Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya memusingkan dari sekarang tuh memusingkan atau mulai latihan gimana cara membela diri mereka. 所以呢，主耶稣不愿意这些门徒，因为知道将要发生的时候，他们就去想去想办法，怎么样来辩护自己。 Karena Tuhan katakan ia sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat dan tidak 因 terbantahkan. 为主耶稣说：“我亲自必赐你们口才和智慧。” Dan itu benar-benar menguatkan murid-murid pada saat itu. 那个时候，真的门徒就得到了能力、力量。 Ketika mereka no clue harus bersaksinya kayak gimana, 起初他们真的不知道要怎么样做见证， Tuhan Yesus katakan, aku sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat 但是主耶 padamu. 稣告诉他们：“我亲自会告诉你们该说什么。” Nah Bapak Ibu, sampai di sini kita melihat ada dua hal yang Tuhan Yesus nubuatkan. 那么读到这里呢，我们看耶稣有给他们2个预言。 Pertama tadi dia bilang bait Allah akan runtuh. 第一，他说圣殿将会被拆毁； Kemudian murid-murid akan dianiaya. 第二呢，门徒将会受到逼迫。 Dan ternyata kedua hal itu tergenapi. 是的，耶稣所讲的预言真的应验了。 Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa ini percakapan antara Yesus dan muridnya ya. Kita dalam kerangka berpikir Yesus lagi bercakap-cakap dengan muridnya. 我们现在回到那个时候，耶稣和门徒讲话的时候， Waktu itu, waktu belum terjadi, waktu belum tergenapi, 当然耶稣讲的时候，那个预言还没有应验。 Tuhan Yesus bilang, gak perlu khawatir,
itu memang harus terjadi, tapi belum kiamat. 耶稣说：“你不要担心，这些是一定会发生，但是还没有到末期， Dan sampai akhirnya tergenapi, 以后被应验了， bahkan sampai hari ini 一直到今天 belum akhir zaman kan. 还没有末期，还没有末日，是吗？ Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan benar. 所以主耶稣讲的是对的。 Dan tadi saya katakan apa yang Tuhan Yesus katakan bukan hanya benar tapi tergenapi. 不但耶稣所讲的也被应验了。 Kalau kita membaca di catatan Kisah Rasul, sebenarnya banyak catatannya tapi saya pilih 3. 在使徒行传有很多的记载， Bagaimana Alkitab ini memberitahukan Roh Kudus memberi kuasa kepada murid-murid Yesus. 这里记载说，这个圣灵啊降临在门徒身上，给他们力量。 Dan bagaimana mereka benar-benar mengalami persekusi. 他们也真的面对这个砍头的事情。 Dalam Kisah Rasul 4 ayat 3 dikatakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. 这里第3节告诉我们，他们被抓，被放在监牢里。 Dan di bagian selanjutnya dikatakan waktu Rasul Petrus lagi menjawab pertanyaan para penguasa yang menghakiminya, 那么当他们问起审问这个彼得的时候呢， dicatat Petrus itu penuh dengan Roh Kudus. 我们这里看到这个彼得充满圣灵。 Lalu di Kisah Rasul 4 ayat 33 dicatat, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 那么33节也告诉我们，使徒大有能力见证主耶稣复活。 Dari sejak waktu Tuhan Yesus baru ngomong, baru ngasih tahu, 自从耶稣对他们说话的时候， itu kan sebelum Tuhan Yesus mati ya. 就是还没有死之前， Sampai akhirnya Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan mereka memberitakan Injil. 一直到圣灵降临，使门徒有能力传福音。 Mereka membuktikan di masa-masa itu apa yang Yesus katakan tergenapi. 他们见证了他们所经历的那个时期。 Jadi tentang penganiayaan murid-murid dan bagaimana mereka susah dalam memberitakan Injil sudah tergenapi. 所以呢，门徒受逼迫，怎么样很难的传福音，已经应验了。 Bahkan kalau kita mau membaca sejarah, kita akan mengetahui bahwa para rasul Kristus itu memang mengalami penganiayaan yang hebat dalam pemberitaan Injil, bahkan mereka harus mati menjadi martir. 所以呢，我们如果看历史记载的话，真的这些使徒啊，为了耶稣，他们受逼迫，并且有些因为传福音而死。 Dan selanjutnya tentang bait Allah tadi. 以后呢，就讲到圣殿。 Sejarah mencatat sekitar abad 70 terjadi pengepungan di Yerusalem. 那么在主后70年，在耶路撒冷被围困了。 Yang kemudian disusul dengan pemberontakan, perang, dan akhirnya keruntuhan bait Allah. 以后呢，发起这个混乱，又打仗，那么圣殿就倒塌了。 Apa yang Yesus katakan benar-benar terjadi. 耶稣所讲的预言真的应验了。 Dan Bapak Ibu, waktu saya merenungkan bagian ini, hati saya tuh bergetar. 当我思想这段经文的时候，我的心很震动。 Apa yang Yesus katakan terus tergenapi. 耶稣所讲的话都应验了。 Artinya masih akan ada yang tergenapi kan. 当然还有一些事还要被应验的。 Dan kalau kita melihat Lukas 21 ini dalam kacamata yang lebih jauh gitu ya, lebih luas. 如果我们看这个路更广的来看这个路加福音， Kira-kira 4 peristiwa ini yang Yesus nubuatkan pada saat itu. 那么耶稣预言了4件要发生的事情。 Ya, kira-kira kita bisa lihat dari 4 hal itu mana yang sudah tergenapi dan mana yang belum. 你们看，从这件事哪一个已经应验，哪一个还没有呢？ Dan kita juga membuktikan 我们也自己看到见证了。 sekalipun sampai hari ini begitu banyak peperangan dan pemberontakan, belum juga akhir zaman. 虽然有很多地方打仗，也有很乱的事，但是还没有末期。
Karena Injil Lukas dan Injil lainnya mencatat itu baru awal penderitaan. 因为福音书告诉我们，这个才开始。 Sebab memang tidak seorang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba. 因为世界上没有一个人知道那日子的来到。 Tapi daripada kita pusing menentukan kapan waktunya itu akan tiba, 比起我们去思想什么时候那个日子来， lebih baik kita berfokus dengan apa yang bisa kita lakukan, bukan? 我们更好更注意应该怎么做。 Dan kalau kita melihat Injil Matius pasal 24 ayat 14, 如果我们看马太福音24章第14节， sebenarnya ada sedikit spoiler yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. 其实耶稣给了我们一个暗示。 Matius 24 ayat 14 dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 马太福音24章14节告诉我们，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。 Injil tersebar ke seluruh dunia dulu, baru tiba kesudahannya. 福音要传遍天下，末期才来。 Saya jadi merefleksikan secara pribadi. 我现在就反省自己， Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, 当耶稣基督第二次的来到， orang-orang udah nggak bisa ngelak lagi. Saya nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus. 人家不能够接口说我不拿登人，我从来没有听过主耶稣的事。 Karena pada saat dia datang, harusnya semua orang udah dengar. 因为耶稣来的时候，这里写了，全部人都已经听过了。 Gak ada alasan buat orang nggak kenal Yesus. 所以呢，没有理由他们说我还没有听过耶稣。 Tapi sangat mungkin Tuhan Yesus bertanya pada saya, 但是可能耶稣会问我， kenapa bukan kamu yang memberitakan Injil itu? 为什么不是你去传福音呢？ Bapak Ibu Saudara, saya punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius tadi selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai amanat agungnya. 我相信耶稣说的福音传遍天下和他给我们的使命是并行的。 Waktu itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid sebelum naik ke sorga, 耶稣还没有升天的时候，告诉门徒说 pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. 你去吧，使万民成为我的门徒。 Yesus menugaskan mereka untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. 耶稣吩咐他们传福音到地极， Ia ingin semua orang di belahan bumi ini dengar kabar baik itu. 使全世界的人都能够听到这个好消息， Sampai akhirnya Injil itu sampai kepada kita hari ini. 以直到这个福音啊来到我们身上了。 Dan estafet pemberitaan Injil itu ada di tangan kita. 那么现在这个任务呢，也就在我们手中了。 Kita yang sering menyebut diri murid Kristus. 我们自己常常说是耶稣的门徒的人， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita ngomongin bahwa Kristus akan datang yang kedua kali. 我们刚才讲了耶稣将第二次的来到， Tapi sebelum dia datang ada satu hal yang sangat perlu kita lakukan. 但是他还没有来之前，有一件我们必须做的一个重要的事， Terus sebarluaskan Injil. 就是把福音不断的传开。 Saya yakin kita semua tahu hal itu. 我相信我们每一个人已经知道了。 Saya tidak mau kemudian mendorong, ayo Bapak Ibu Saudara beritakan Injil dimanapun berada gitu ya. 我不必在这里大声大喊鼓励你们来啊，你们到哪里都要传福音。 Tapi saya ingin kita merenungkan, 但是我要你们去思想， saya ingin kita bersama-sama menyadari 我们要自己误解到， akan ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita lupa untuk memberitakan Injil. 因为世上有很多的事，使到你忘记了去传福音。 Setidaknya ada dua yang hari ini saya ajak kita renungkan. 至少今天我要告诉你们两件事。
yang membuat kita lupa akan tugas utama kita. 使我们忘记了我们最主要的任务。 Yang pertama adalah hal-hal yang indah dan mengagumkan di dunia ini. 第一就是看到世界上那么美好的事情。 Bapak Ibu, ada begitu banyak tempat yang indah yang bisa kita kunjungi. 我们看到这个世界有很多美丽的地方，我们可以去欣赏的。 Ada begitu banyak kesempatan untuk kita menjadi hebat di dunia ini. 也有好多机会使我们在这个世界成为有才干、有本事的人。 Begitu banyak hal yang membuat kita nyaman tinggal di dunia ini. 好多事情使我们觉得住在这个世界很舒服。 Dan sadar atau tidak, hal itu membuat kita terlena. 那么这样呢，使我们就不警醒了。 Kita terlena dengan begitu banyak tempat yang indah di berbagai negara misalnya. 我们对世界上各处美丽的地方，我们很想去。 Kita sibukkan diri untuk mencari uang supaya uang itu dipakai untuk jalan-jalan ke seluruh dunia. 我们努力的找钱，希望我们能够周游世界。 Tapi fokusnya hanya menikmati aja itu semua. 我们的主要呢，就是要享受去欣赏这些美景。 Waktu kita banyak habis terbuang untuk menikmati hal-hal 所以 dunia. 我们花了很多的钱来欣赏这些地方， Dan tidak pernah sedikit pun waktu lagi jalan kemana kita bersaksi. 我们也没有想过，我们要去旅行出门的时候，想到要为主做见证。 Kita boleh pergi kemanapun, menikmati tempat yang indah dimanapun. 我们去哪里都可以，去欣赏哪一个地方也可以， Tapi jangan lupa saat itu juga adalah kesempatan untuk bersaksi. 但是也不要忘记，那个时候也是你传福音的机会。 Tadi di KU1 saya ceritakan. 刚才第一堂我讲， Di Instagram ada seseorang yang suka pergi ke luar negeri dan tiap kali ketemu tempat yang indah di foto terus diposting di IG. 我在 Instagram 看到有一个人，他很喜欢出门旅行，他也拍了很多美丽的照片放在 Instagram。 Jangan berpikir yang enggak dulu Bapak Ibu. 你不要想到不好的地方啊！ Dia posting di IG bukan untuk pamer. 他把他的照片放在也不是来炫耀， Karena di captionnya dia katakan, betapa indahnya tempat ini, tapi sayang hanya sementara. 他在那边写，哇，这个地方是多么的美，但是只是暂时的。 Saya bayangin kalau jadi orang ini ya, pasti mungkin ada orang-orang yang kemudian komentar, oh iya ya ternyata hidup kita cuma sementara di dunia ini. 我在想，可能有很多人评论说，是啊，你讲的对哦，这个生命是短暂的。 Tanpa sadar itu jadi pintu masuk untuk memberitakan Injil. 你不知不觉中就开了讲福音的门， Itu contohnya. 这个是一个例子。 Saya punya contoh yang lain Bapak Ibu. 我也有别的例子。 Ceritanya suatu kali ada orang yang berteriak-teriak di pinggir jalan. 有一天呢，在路边有一个人大喊大叫， Dia bilang, hai umat manusia bersiaplah, Tuhan Yesus sudah mau datang. 他说：“哎，人们啊，你们要准备好啊，主耶稣要来了。” Wah, orang-orang berbondong-bondong datang ke gereja, bersempit-sempitan masuk ke dalam gereja. 后来呢，很多人都挤满了这个教堂， Mereka mau nunggu Tuhan Yesus di dalam gereja. 他们要在教堂里等耶稣来。 Mereka habiskan waktu banyak di dalam gereja. 他们花很多时间在教堂里， Beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, main bersama di dalam gereja. 在教会一同敬拜、一同唱诗、一起玩耍。 Tiba-tiba ada pencuri masuk ke gereja itu. 后来有一个小偷进到教堂了， Pencuri itu tanya, loh kalian siapa? 那个小偷问：“哎，你们是谁啊 Kami orang Kristen, kata mereka.？” 他们说：“我们是基督徒。” Pencuri ini ketawa, hahaha. Gitu. 哎，那个小偷就大笑。 Ada-ada aja kalian, kata dia. Orang Kristen baru saja diangkat sama Tuhan Yesus di luar sana. 哇，他说
那些基督徒啊，已经在教堂外面被耶稣接上去了。 Sekarang dia sudah naik, kalian mau apa? 现在他已经升天了，你们要做什么啊？ Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen mungkin lebih senang, nyaman di dalam gereja. 好多基督徒觉得来到教堂很舒服，很好。 Padahal Tuhan Yesus suruh kita keluar memberitakan Injil. 其实耶稣叫我们出去，把福音传给别人。 Bisa jadi kita nyaman dengan kebersamaan dengan orang-orang di gereja. 可能我们跟弟兄姐妹觉得很好，一起在一起。 Kita habiskan begitu banyak waktu, 我们和他们花了很多的时间， tapi lupa menggambarkan kabar baik. 但是却忘记了把好消息讲出来。 Dan saya suka sekali waktu Pastor Rick Warren itu mengatakan ini. 那么 Rick Warren 曾经这样说： Pikiran Anda mudah dialihkan dari misi Anda karena iblis lebih suka Anda melakukan apapun selain membagikan iman Anda. Rick Warren 就是说，我们的思想啊，常常动摇我们心中的使命，因为呢，魔鬼啊，宁愿你们可以做一切的事，却不愿你们把你们的信心传给别人。 Jangan sampai hal-hal yang menyenangkan di dunia ini jadi cara penguasa dunia mengalihkan pikiran kita dari tugas bersaksi. 千万不要让世界一切美好的事改变了你传福音的心。 Yang kedua, 第二， kalau tadi hal-hal yang indah, 刚才是讲到好的， sekarang hal yang sebaliknya, yaitu kesulitan hidup. 现在反过来呢，若是你在困难痛苦当中， Kesulitan hidup bisa buat kita lupa melakukan tugas kita. 这个苦难啊，为什么也忘记了做 Kita- 见证呀？ Kita bergumul dengan banyak masalah sampai kita berpikir memberitakan Injil itu cuma nambahin beban. 因为我们很多的问题，我们觉得再叫我们传福音成为我们的重担了。 Atau memberitakan Injil itu malah bikin saya gak nyaman nanti di dunia ini. 他觉得我如果去传福音，使我在这个世界活得更不爽。 Kalau saya memberitakan Injil, saya ditolak, saya kehilangan pekerjaan gimana? 若我传福音被拒绝了，我失去工作怎么办呢？ Kesulitan membuat kita ragu untuk memberitakan Injil. 所以呢，苦难也是我们怀疑、疑惑怎么传福音。 Dan karena kesulitan-kesulitan itu, kita juga jadi takut memberitakan Injil. 因为这些苦难呢，是我们也怕传福音了， Takut nanti nggak pinter ngomong dan disalahin, nggak bisa jawab gitu. 又怕没有口才，等下人家问起我们又不知道怎么回答。 Tapi ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Bapak Ibu. 但是你要记得，主耶稣怎么样对门徒说？ Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. 我必赐你们口才和智慧。 Ia dia yang memberi kita kekuatan untuk bersaksi. 是耶稣给我们力量去做见证， Ia dia yang menolong kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. 他也给我们这个力量，能够诉说他的美。 Seringkali kita lebih takut menderita daripada takut kesulitan karena Injil ya. 但是呢，好多时候我们更可怕面对苦难，比起传福音。 Kita takut memberitakan Injil karena kita tahu itu membawa penderitaan. 我们知道，因为我们传福音的话，就会带来问题或者苦难。 Tapi itu yang terjadi pada rasul-rasul. Mereka menderita demi Injil. 但是我们看这些使徒们，为了福音而受苦。 Mereka diperhadapkan dengan kesulitan. Tapi mereka tetap mengambil kesempatan untuk bersaksi. 他们虽然面对这些苦难，他们拿这个机会来为主做见证。 Mereka rela menderita supaya Injil itu kita terima. 他们愿意受苦，使我们能够听到这个福音。 Bahkan sebelum murid-murid itu menderita, ada satu pribadi yang lebih dahulu menderita. 但是这个门徒还没有受苦之前，有一个位格已经受苦了。
Kristus terlebih dahulu menderita demi keselamatan kita. 基督已经献为我们的救恩而受苦了。 Dia menderita supaya kita selamat, tapi kita nggak mau menderita untuk memberitakan keselamatan itu. 他为我们的救恩而受苦，但是我们不愿意为他的福音而受苦。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， realitas bahwa semua nubuat Tuhan Yesus hampir semua tergenapi, 耶稣所讲的预言就差不多已经应验了。 fakta bahwa kita sedang menanti kedatangannya yang kedua, 我们也是已经正在等候他第二次的来到。 kenyataan bahwa kita nggak tahu kapan akhir zaman akan terjadi, 我们也知道，我们不会知道那个末日什么时候来。 harusnya membuat kita lebih giat lagi memberitakan tentang Tuhan. 这些是应该是鼓励我们更殷勤的去做见证。 Karena sampai Kristus datang, ini adalah masa-masa yang penuh dengan kesempatan. 因为耶稣还没有来之前的那个时期，就是机会。 Waktu yang ada pada kita sekarang adalah kesempatan untuk berbagian dalam mengabarkan Injil. 所以我们所拥有的时间，就是给我们机会，能够把福音传给别人。 Dan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. 千万我们不要忽略了，白白的舍弃这个机会。 Sekalipun kita melewati berbagai macam kesulitan sekarang ini, 虽然现在我们面对各种的困难， ingat Tuhan Yesus mengatakan, hal itu adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang aku. 记得耶稣说，就是那个时刻，你们有机会为我做见证。 Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. 愿神帮助我们能够明白他的话。 Amin. 阿明。 Jangan sia-siakan kesempatan. Biarlah setiap kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai jemaat gereja pemberita Injil, boleh meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Mari kita meresponi firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kukan Bangkit. Semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Katakan, Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaulun, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Teman sekalian, mari kita bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mau berdoa menyerahkan 6 orang saudara-saudari kami yang akan menerima sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu ini. Kami berdoa bila Tuhan yang tolong dan Tuhan yang terus teguhkan mereka ketika dengan penuh keberanian mereka memproklamirkan bahwa mereka adalah milik Kristus. Tuhan yang berkati, dan bila Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu yang akan datang ya Tuhan. Terpujilah namamu. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk pelaksanaan Pekan Alkitab Liburan yang diadakan oleh Komisi Anak GPM Beri Kemurnian. Tuhan, Engkau yang tolong segala persiapan dapat berjalan dengan baik. Kau juga yang tolong ya Tuhan, para orang tua boleh mendorong dan mengajak anak-anaknya untuk mendaftar dalam Pekan Alkitab ini, supaya mereka dapat belajar, dapat mengenal Tuhan semakin dalam, dan dapat mencintai Tuhan dan rumah Tuhan semakin dalam lagi ya Tuhan. Berkati seluruh guru-guru yang mempersiapkan Pekan Alkitab Liburan ini. Dan kepadamu ya Tuhan, Gembala kami yang baik, yang mengenal kami satu persatu dengan segala pergumulan kami masing-masing. Kami yang bergumul dengan pasangan hidup, kami yang bergumul dengan usaha kami yang bergumul dengan pekerjaan kami, maupun kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan kami yang bergumul dengan relasi-relasi kami, dan segala pergumulan-pergumulan kami yang bahkan mungkin tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Tuhan, Engkau mengetahuinya, Engkau hadir dan ada untuk kami. Maka hamba-Mu datang berdoa, mohon Tuhan sendiri yang boleh menyapa kami, merangkul kami, memeluk kami, memberikan kelegaan kepada kami, dan meneguhkan iman kami, supaya kami tidak meragukan Engkau di dalam segala pergumulan kami itu ya Tuhan. Tapi kami terus percaya, terus bersandar, dan terus memuji dan memuliakan Engkau. Inilah kami Tuhan, domba-domba gembalaan-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau kenal satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk kami senantiasa. Inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mengasihi kita, yang dan telah memberkati kita, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 157, O Yesus kasih-Mu.
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat dan anugerah yang sudah Engkau berikan pada kami selama hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah kami bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah, menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini pula kami bersyukur kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan hati kami yang tulus, dengan kerelaan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa seruan kami ini. Demi nama Tuhan Yesus Penebus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan mengutusmu untuk kembali ke tempatmu masing-masing untuk menjadi saksinya. Maka pergilah dan bawalah berkat daripada Tuhan. 愿天父不改变的爱，耶稣基督的平安，也喜乐，圣灵的力量，常与你们同在，从今天直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berubah, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, kekuatan dari Allah Roh Kudus tercurah ke dalam kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali. Tuhan dikasihi Tuhan, hari Sabtu ini tanggal 1 Juni akan ada ibadah sakramen baptisan kudus. Ya, ada 6 orang anak muda kita yang akan menerima baptisan kudus hari Sabtu 1 Juni pukul 9 pagi ya. Di antaranya anaknya Saudara Builong, singer kita hari ini, ya, anaknya Bapak Rudianto, yang di multimedia kita ya. Jadi mengundang seluruh jemaat untuk boleh hadir mendukung anak-anak kita, adik-adik kita ini ya pada hari Sabtu ini pukul 9 pagi. Hari ini ada 2 berita duka cita. Yang pertama telah kembali kepada penciptanya Bapak Sugimoso Sukiman. Bapak Sugimoso ini adalah kakak laki-laki dari Bapak Sugi ya yang ada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Sugimoso meninggal hari Minggu lalu tanggal 19 dan telah dikremasi pada hari Rabu kemarin. Keluarga besar GPM Beri Kemurnian turut berduka cita dengan Pak Sugiono. Lalu berita duka yang kedua adalah telah kembali ke rumah Bapak di surga Ibu Seri Suryadi, ya, pemusik kita, ya, juga pernah jadi diaken di gereja kita, ya. Hari Jumat kemarin telah kembali ke rumah Bapak di surga dan hari ini dalam perjalanan menuju San Diego untuk dimakamkan. Bila kita boleh berdoa supaya seluruh acara pemakaman nanti boleh berjalan lancar. Kita juga ingat Pak Jansen Japari bersama dengan Kristi dan Stephen, anak-anaknya. Tuhan yang terus hiburkan dan Tuhan yang boleh menguatkan. Ya. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir Juni nanti Komisi Anak GPM Beri Kemurnian mengadakan Pekan Alkitab Liburan tanggal 26 sampai 28 Juni ya. Untuk setiap anak-anak kita, ya. Jadi para orang tua dapat segera mendaftarkan diri
baik untuk anaknya, untuk cucunya, ya, yang bersekolah minggu di sini maupun ada yang mungkin di tempat lain dan ingin ikut dalam Pekan Alkitab liburan ini. Ya, kuotanya hanya untuk 60 orang dan info yang saya terima itu sudah 44 atau 45 orang gitu ya. Jadi hanya sekitar tinggal belasan untuk kuotanya. Jadi yang belum mendaftar bisa segera menghubungi lause-lause sekolah minggu yang ada. Yang terakhir, minggu depan jemaat yang dikasih Tuhan memasuki bulan Juni. Dalam beberapa minggu kita akan belajar dari beberapa bagian kitab Roma, ya, dimulai dengan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dengan tema Injil Kekuatan Allah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hardy Varianto dan sekaligus akan memimpin kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus. Bila kita boleh mempersiapkan hati kita merenungkan pertanyaan, mengapa Injil adalah kekuatan Allah? Ya, mengapa Injil adalah kekuatan Allah? Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita boleh bersaat teduh.